Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid Sekolah Agama Kerajaan Johor. Baiklah, pada kali ini saya akan menerangkan dalam tajuk muamalat yang bertajuk Al-Khiyar. Dalam muamalat darjah 4, Al-Khiyar ialah tajuk yang ketiga. Mari kita mengenal dahulu objektif dalam tajuk Al-Khiyar. Baiklah, yang pertama, Al-Khiyar, murid-murid dapat menyatakan pengertian Al-Khiyar dengan betul. Yang kedua, menyebut dalil Al-Khiyar dengan lancar. Yang ketiga, menyenaraikan jenis-jenis Al-Khiyar dengan betul. Dan yang keempat, mengelaskan perbezaan antara khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. Jadi itulah dia 4 objektif pelajaran Al-Khiyar pada kali ini. Untuk yang pertama, pengertian dan dalil Al-Khiyar. Pengertian Al-Khiyar. Al-Khiyar bermaksud pilihan sama ada jadi beli atau tidak. Saya ulang sekali lagi. Khiyar bermaksud pilihan sama ada jadi beli atau tidak. Baiklah, di sini saya ingin menerangkan. Khiyar ini ialah pilihan sama ada penjual atau pembeli dalam urusan perniagaan sama ada jadi beli ataupun tidak. Seterusnya, dalil berkaitan dengan khiyar. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud, daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, kedua-dua orang yang berjual boleh memilih sama selama keduanya belum berpisah. Itu adalah dalil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tajuk khiyar. Seterusnya, dalam khiyar terdapat 3 jenisnya. Yang pertama ialah khiyar majlis. Yang kedua ialah khiyar syarat. Yang ketiga ialah khiyar aib. Jadi itu adalah 3 jenis-jenis khiyar. Saya ulang sekali lagi. Khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. 3 jenis khiyar. Harap semua murid dapat mengingatnya. Baiklah, kita lihat pada jenis khiyar yang pertama. Khiyar majlis. Maksud khiyar majlis ialah pihak penjual dan pembeli masih belum memutuskan sama ada ingin meneruskan jual beli atau sebaliknya selagi mereka masih berada di tempat jual beli. Contohnya, saya pergi ke kedai untuk membeli beras. Tetapi saya belum lagi memutuskan apa-apa keputusan selagi mana saya masih berada di dalam kedai beras tersebut. Jadi itu adalah khiyar majlis dalam ataupun di tempat jual beli itu berlaku. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat pula bermaksud pihak penjual atau pembeli ada menetapkan syarat dalam jual beli. Dengan syaratnya itu, yang pertama,
tidak melebihi 3 hari. Yang kedua, bukan jual beli berkaitan riba. Dan yang ketiga, bukan jual beli as-salam, iaitu jual beli tempahan. Jadi itu adalah yang berkaitan dengan khiyar syarat. Maksudnya, jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dan berlaku ataupun terdapat beberapa syarat yang telah ditetapkan. Boleh faham ya? Okey, dan yang ketiga, khiyar aib. Apa maksud khiyar aib? Jual beli yang berlaku kecacatan pada barang jualan atau nilai harga dan hanya diketahui selepas akad jual beli. Ada kecacatan pada jual beli tersebut. Sama ada barang tu rosak ataupun harganya salah atau sebagainya. Dan ia boleh ditukar dengan beberapa syarat. Baiklah, semua murid dapat mengetahui dan menyebut jenis-jenis khiyar serta maksudnya. Seterusnya, jenis-jenis khiyar yang menjadi beberapa syarat dan juga status khiyar tersebut. Baiklah, kita lihat yang pertama. Khiyar majlis. Apa sebab berlakunya keguguran khiyar majlis? Khiyar majlis boleh gugur apabila penjual dan pembeli bersetuju untuk meneruskan jual beli. Maksudnya, salah seorang daripada penjual atau pembeli ataupun kedua-dua pihak bersetuju untuk meneruskan jual beli tersebut. Contoh tadi, saya ingin membeli beras dan penjual pun setuju nak menjualnya. Lalu kami pun selesaikan urusan jual beli. Maka gugurlah khiyar majlis pilihan saya. Okey, yang kedua. Penjual atau pembeli berpisah atau meninggalkan majlis akad. Penjual atau pembeli berpisah atau meninggalkan majlis akad. Dia tinggalkan tempat perniagaan tu. Sama ada penjual atau pembeli. Dan hukum khiyar majlis adalah harus. Yang kedua, khiyar syarat. Status pemilikan barang dalam khiyar syarat. Yang pertama, menjadi milik pihak yang meletakkan syarat sepanjang tempoh khiyar. Milik pihak yang meletakkan syarat. Tak kisahlah penjual atau pembeli. Yang kedua, tawakuf, iaitu tangguh, tidak menjadi milik mana-mana pihak. Barang tu tak jadi dibeli, tak jadi dijual. Maka barangnya tidak menjadi milik mana-mana pihak. Hukum khiyar syarat adalah harus. Dan yang terakhir, khiyar aib. Syarat bagi memulangkan barang yang cacat ataupun rosak. Yang pertama, dipulangkan dengan cepat. Yang kedua, memiliki saksi yang mengesahkan pengakuan tersebut. Dan yang ketiga, tidak menggunakan barang yang rosak atau cacat selagi kita belum tukar. Contohnya, saya beli beras tadi. Saya ke kedai beli beras. Saya setuju. Pihak penjual pun setuju untuk meneruskan perniagaan beras tersebut. Tetapi apabila saya pulang ke rumah, saya dapati beras itu telah bocor.